ni tu. Boleh besar kan? Boleh so. Yo. Ini set. Ini. Facebook masjid kan? Facebook masjid dengan sahabat masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid An-Nur, seterusnya saf ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan ashabul fadilah, barisan imam, Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dikasihi sekalian. Malam ni kita masuk pada 9 Rabiul Awal, dan kali ini kita berada pada bulan kelahiran Nabi SAW. InsyaAllah pada malam ni kita akan bincang ataupun kita kongsikan, berkisarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan Khandaq, tuan-tuan, peperangan Khandaq ni berlaku di sekitar Madinah, iaitu peperangan gali parit. Ketika mana Nabi SAW menggali parit dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan idea peperangan gali parit ni cetusan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, iaitu kata Salman, kami ni orang Parsi, bila mana kami berperang, la khandaqna, kami akan buat parit. Itu salah satu strategi perang orang Parsi. Dan idea itu agak pelik bagi Nabi dan orang Arab dan sahabat-sahabat Nabi, kerana tak pernah buat. Tapi Nabi menerima idea itu, lalu terjadilah kita panggil perang Khandaq. Muslimin hadirin sekalian, ketika mana Nabi SAW menggali parit, Nabi telah mengungkapkan kata-kata yang cukup memotivasikan sahabat. Kata-kata itu bunyinya, la tuftahunnal Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Konstantinopel akan ditawan. Sebaik-baik pemimpin ialah pemimpin yang menawan Konstantinopel, dan sebaik-baik tentera ialah tentera yang menawan Konstantinopel. Hadirin sekalian, Konstantinopel ni iaitu di Turki hari ni, Istanbul. Duduknya, lokasinya jauh daripada Mekah. Turki ni dah dekat dengan Europe sana. Sedangkan ketika Nabi sebut hadis ini, Nabi berada di Madinah, sedang menggali parit. Kita ni tengah nak perang, bertempur dengan musuh di Madinah ni, tapi Nabi menyebut satu perkara yang jauh daripada Madinah, iaitu di Turki sana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sebut hadis itu sebagai motivasi pada sahabat. Kita ni duk berjuang untuk agama ni, Islam ini bukan cerita Mekah Madinah, tidak.
Yang kita buat hari ni, bersusah payah ni, untuk bukan Mekah Madinah, untuk luar Mekah Madinah. Islam ni akan sampai ke Eropah, Islam ni akan sampai ke Turki, Islam ni akan sampai di merata tempat, Islam di seluruh dunia. Bermakna hadirin sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki pemikiran yang jauh ke depan, sentiasa melihat masa depan. Inilah antara rahsia kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam. Dan perkara inilah yang patut kita contohi, sebab Nabi dah tunjuk dah pada kita. Muslimin muslimat, ayahanda ibunda sekalian, Konstantinopel itu dikuasai oleh kerajaan Byzantine, Kristian, yang mana Kristian menguasai Turki ini lama. Dan siapakah yang menawan Konstantinopel ini kita semua dah tahu dah, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda umurnya 19 tahun, kemudian menawan Konstantinopel daripada kerajaan Kristian pada usia sekitar 21-22. Masya Allah, orang hebat. Tapi nak ceritanya, Konstantinopel ini jatuh ke tangan Islam selepas 800 tahun Nabi sebut hadis di Khandaq tu. 800 tahun lepas tu baru jadi. Jadi tuan-tuan, antara yang termotivasi dengan kata-kata Nabi ini dalam peperangan Khandaq, antaranya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub ni hadirin sekalian, bila dengar kata Nabi, sebaik-baik pemimpin yang menawan Konstantinopel, Abu Ayyub dia mempunyai impian yang besar. Pemimpin itu yang disebut dalam hadis itu, biarlah aku yang disebutkan dalam hadis itu sebaik-baik pemimpin yang menawan Konstantinopel tu. Sebab tu dalam sejarah menceritakan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu umurnya panjang, sehingga 90 tahun lebih usia dia. Dan selama usia dia tuan-tuan, dia berjuang untuk menawan Turki, Konstantinopel ni. Tapi akhirnya tak berjaya. Tapi nak bagi tahu, dia telah memulakan langkah itu. Tak berjaya. Usaha dah ada, gagal. Sebab kerajaan Kristian ni terlalu kuat. Dia punya kubu pertahanan dia cukup kuat. Sehingga kan bila mana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu hampir wafat, dia pesan pada sahabat-sahabat yang lain, seandainya aku wafat, maka tanamlah jasad aku di sekitar Konstantinopel ini, supaya nanti mungkin hari ni aku tak dapat, tapi aku nak mendengar derapan langkah kuda-kuda tentera umat Islam masuk ke daerah Turki ini, dan aku nak dengar ya kuda-kuda itu melangkah. Masya Allah. Sebab tu saya pernah pergi Istanbul, ada nama Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, siapa pernah pergi Istanbul, ada Masjid Abu Ayyub Al-Ansari yang dikatakan di situlah makam sahabat. Maknanya hadirin sekalian, Islam ni, ya para sahabat ini, mereka ni bertebaran di seluruh dunia. Sebab tu kalau kita tengok Mekah Madinah, sahabat ramai, ratusan ribu, tapi banyak makam mereka tidak dijumpai. Kenapa tak jumpa? Sebab tak tahu di manakah kedudukan mereka. Ada mereka ni yang dah pergi ke mana, merata-rata dah. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau siapa pernah pergi Guangzhou tuan-tuan kan, ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di tengah-tengah kota Guangzhou, China tu. Bayangkan, Guangzhou tu majoriti semua Chinese, bukan Islam pun. Yang ada Islam sikit je, itu minoriti, itu pun orang Muslim daripada Xinjiang sana yang duduk menetap kat situ. Ya, situlah ada komuniti Muslim, dan situlah ada Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, tengah-tengah kota tu. Masya Allah ya. Jadi nak bagi kalau mengikut sejarah Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, wafatnya di Cina. Sebab tu makamnya di situ, kata masyarakat sejarah Cina lah. Tapi kalau mengikut sejarah orang Arab, Sa'ad bin Abi Waqqas ni wafatnya di sekitar Mekah dan Madinah. Cuma memang Sa'ad bin Abi Waqqas selalu ulang alik ya, Cina ke negara Arab untuk berdagang sambil menyampaikan risalah Islam. So maknanya apa tuan-tuan? Mereka ini, sahabat-sahabat Nabi ni, membawa pemikiran Nabi ni, yang melihat masa depan, tidak melihat masa lalu,
tapi sentiasa melihat pada masa depan. Masya Allah. Itulah kehebatan yang ada pada Nabi dan para sahabat sehingga mereka menang bawa Islam sampai hari ini. Sebab tu saya suka petik kata seorang pemikir Islam, ya, Islamic philosopher, namanya Malik bin Nabi, ya. Dia orang Algeria, seorang writer dan juga seorang Islamic philosopher lah. Dia kata manusia ni ada 3 tahap akal. Yang pertama akal kecil, yang kedua akal sederhana, dan yang ketiga akal besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduknya pada akal besar. Jom kita perhatikan apakah akal kecil, sederhana dan besar ni, dan cuba lihat kita di mana. Akal kecil, kata Malik bin Nabi, mereka yang memikirkan tentang aku, ya? Makan minum aku, tidur aku, ya, ubat-ubat aku, suplemen aku, ya, haji aku, umrah aku, rumah aku, bonus aku, lagi apa, percutian aku, kucing aku, isteri aku, anak aku, bibi aku, semua aku dia, ya. Orang yang kena COVID, lantak demo lah, janji aku selamat. Hanya orang yang namanya aku, akal kecil. Dan banyak orang duduk kat sini. Saya pernah buat FB live, ya, Facebook live kan. Saya tanya pada audience, saya nak tanya impian tuan-tuan dan perempuan. Apa impian tuan-tuan dan perempuan? Sebutlah, masing-masing sebut. Impian saya nak beli Ferrari. Wah, nampak tak? Kan itu juga aku kan. Itu kan keakuan. Tak salah. Tapi nak bagi tahu di mana duduk di kedudukan kita. Yang ni kata impian saya umur 40 tahun nak jadi jutawan. Kan aku lagi tu. Impian saya nak pergi haji, aku juga. Salah tak salah, tapi duduknya kat situ. Dia masih di tahap kecil, ya. Impian saya begini. Saya tak kata salah, betul. Masing-masing punya impian. Tapi apa salahnya kita upgrade lagi akal kita, ya. Sebab Nabi tidak duduk di akal kecil. Baik tuan-tuan sekalian, ya. Kemudian akal sederhana. Akal sederhana ni mereka yang mengambil tahu. Dia bukan cerita aku je, dia ambil tahu juga. Hal kejiranan dia tahu, hal ehwal masjid ni dia ambil tahu, ya. Dia orang kata sumber informasi lah. Hal COVID hari ni, berapa kesnya, berapa kematian dia tahu. Cerita ekonomi dia tahu, apa berlaku dekat negara kita dia tahu, ya. Ini orang bagus, sebab banyak ilmu dia dapat. Tapi baru sederhana, dia tak cukup powerful, ya? Orang yang akal besar ni hadirin sekalian, iaitu mereka yang bukan sekadar fikirkan aku, bukan sekadar mengambil tahu, tapi dia mencari solusi kepada apa yang dihadapi, apa yang orang sedang lalui. Dia dia memberi sumbangan, contribute. Apa yang boleh aku sumbangkan, apa yang boleh aku contribute. Inilah namanya akal besar. Inilah akal Nabi SAW. Inilah akal Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan ulama-ulama lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala baru saja meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Seorang ulama Syria, Masya Allah. Kitab-kitab karangannya menjadi silibus di peringkat universiti. Saya pun di universiti dulu mengambil kitab-kitab beliau, ya, antaranya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Tafsir Al-Munir, dan banyak lagi kitab-kitab karangan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya. Sehingga kan nama Wahbah Az-Zuhaili ni saya bagi pada anak sulung saya, Wahbah Az-Zuhaili, ya. Sebab kagum saya dengan dia, masya-Allah. Anak murid tanya dengan Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syekh ni kitab penulisan banyak, nama terkenal tersohor di dunia Islam, ya, sumbangan banyak pada agama. Kami nak tanya, apakah impian Syekh yang Syekh belum capai lagi, tuan-tuan? Anak murid tanya dengan dia, apa impian Syekh? Apa kata dia, tuan-tuan? Inilah kita ambil contoh akal besar ni. Impian aku yang belum aku capai lagi ialah aku ingin memberi sumbangan kepada umat Islam agar supaya aku nak lihat umat Islam di Palestin dapat solat dalam keadaan aman tanpa ancaman. Itu yang difikirkan, tuan-tuan. Dia bukan fikir tentang kitab dia, bukan fikirkan dia. Dia fikir macam mana aku boleh buat, apa yang boleh aku sumbang, apa yang boleh aku contribute untuk memastikan umat Islam di Palestin bebas dapat solat di Masjidil Aqsa tanpa rasa takut, aman, damai, tanpa ancaman.
Itu yang difikirkan. Masya Allah, luar biasa. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. That's why itulah pemikiran akal Nabi SAW. Sentiasa memikirkan, memberi solusi, contribution, ada sumbangan. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Itu kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahsia kejayaan Nabi kerana Nabi memiliki akal yang besar. Baik, akal ni tuan-tuan luar biasa Allah bagi pada kita. Ya, luar biasa. Semua orang Allah bagi akal. Akal ni lah yang kata membezakan antara hak dan batil. Akal inilah yang Allah bagi untuk kita, ya, meraih kejayaan. Akal. Tinggal lagi nak guna atau pun tak. Ya, akal ni luar biasa. Ya. Kalau orang kaji cerita subconscious mind lah, ya, macam-macam lah akal, minda separa sedar, minda sedar dan sebagainya. Itu pun panjang ceritanya kan. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pergi yang seterusnya. Kejayaan Nabi yang kedua, tadi kita kata akal besar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang mempunyai perancangan yang terbaik dalam apa yang Nabi buat. Nabi seorang perancang yang baik. Ya. Nabi plan apa yang Nabi nak buat. So nak capai satu benda, Nabi plan, buat perancangan. Dia tak ada duduk gitu je. Walaupun Nabi tu Nabi, kekasih Allah. Allah bantu Nabi. Orang tanya, Ustaz, kenapa Nabi tu kan kekasih Allah, kenapa Nabi susah payah pergi Madinah, berhijrah? Duduk di Mekah tu, doa pada Allah, ya Allah menangkanlah, tolong aku kat Mekah ni. Boleh? Nabi tuan-tuan, kan? Mesti Allah bantu. Tapi kenapa Nabi tak duduk Mekah, keluar juga dari Mekah, bersusah payah? Ya? Sampai ada orang kata Nabi Muhammad ni, ya, melarikan diri. Saya tak setuju kata-kata begitulah. Ya, Muhammad ni orang kata pelarian, tak boleh kata macam tu. Ya, itu perintah Allah. Allah suruh hijrah ke Madinah. Tetapi bila perintah Allah Ta'ala suruh Nabi hijrah ke Madinah, adakah Nabi hanya duduk okey, Allah perintah berhijrah, jom kita hijrah ramai-ramai sekarang? Tak ada, kan? Nabi buat perancangan, plan, kan? Plan. So nak buat macam mana ni? Nabi rancang, okey, kamu keluar dulu, seorang dua keluar dulu, sikit-sikit, supaya musuh tak nampak. Keluar sikit-sikit. Akhirnya tinggal Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq, dua lagi. Itu pun masih ada strategi yang rapi. Keluarnya Nabi dengan Abu Bakar waktu orang tengah tidur, tengah rehat, ya, yang mana waktu itu jarang orang keluarlah musafir. Waktu itu Nabi keluar. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hijrah Nabi ni, Nabi telah melantik seorang Yahudi namanya Abdullah bin Uraiqid, seorang Jus, seorang Yahudi. Dia ini pakar penunjuk jalan, ya. Ni orang kata cikgu geografi lah dia ni. Ataupun kalau kita istilah ni, dia macam Haji Wazir, ya? Haji Wazir, Waze, kan? Waze ni kan bagus ni. Nak pergi Kedah Utara mana-mana, buka Waze, insya-Allah sampai. Cuma Waze ni tak boleh nak depend sangat 100%, sebab kadang-kadang masuk parit, ya. Bahaya juga Waze ni, ya. Pernah juga bawa jalan mati bawanya. Ya. Saya pernah guna Waze tuan-tuan, masuk jalan ni, awak gelap no jalan ni. Rupanya sepanjang-panjang tu tanah perkuburan tuan-tuan. Punya seram jalan tu tengah malam. Kan gelap gulita, tapi sampai juga. Allah, padahal jalan sana tu ada, dia bawa jalan ni juga, kan. Dah lah sorang-sorang, kan? Sepanjang-panjang tu kubur Cina, gelap gulita. Ya, bahaya juga di sini. Ya, tambah gelap-gelap tu, kita tengok depan tu ada tasik, udah masuk tasik pula. Ya, jadi panduan boleh lah, 100% tu tak boleh juga, kan. Tapi zaman Nabi ni tak adalah teknologi macam tu. Tapi Nabi menggunakan apa yang sebaiknya, iaitu melantik Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Abdullah, kamu tunjukkan jalan nak pergi ke Madinah, tapi jalan tu orang tak tahu. Dia ni pakar. Cuma Nabi tak cerita semua. Nabi minta tunjuk jalannya. Nampak tak? Nabi tak cerita semua apa perancangannya. Ya.
Cuma Nabi minta tunjuk jalan je. Sebab tu kalau tengok peta ya, Nabi hijrah ke Madinah ni agak pelik perjalanan dia. Turun ke bawah dulu, baru naik ke atas ya. Dia pusing jauh sikit. Sampai kat checkpoint tertentu, Nabi kata, Abdullah bin Uraqid, kamu sampai ni je lah, kamu balik Mekah balik. Jadi orang Mekah, Abdullah tak tahu apa strategi Nabi ya? Kalau dia tahu mungkin dia cerita dah pada orang Mekah. Bila kita kaji balik apa kesudahan Abdullah bin Uraqid, wallahu ta'ala alam, adakah dia masuk Islam ke tidak, cerita tu tak keluar sangat. Cerita dalam hijrah je, dia adalah penunjuk jalan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kemudian bila sampai di Madinah Al-Munawwarah, tengok ya, bila sampai di Madinah tuan-tuan, bukan mudah sebenarnya nak menyatukan Aus dan Khazraj, penduduk besar di Madinah ataupun dulu namanya Yathrib. Aus dan Khazraj ni selalu bergaduh. Kemudian nak menyatukan pula kaum Muhajirin daripada Mekah ni, yang mereka ni tak ada pertalian darah pun ya, tak ada darah hang nenek satu onyang, tak ada kena mengena, tapi dapat dipersaudarakan. Tuan-tuan, itu bukan satu benda yang mudah. Sebab orang Arab pada zaman Nabi ni mereka sangat asabiyah ya, berpuak-puak. Jadi nak pecahkan tradisi itu sangat susah, tapi Nabi berjaya tuan-tuan. Saya ringkaskan lagi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, siapakah yang memegang ekonomi di Madinah ketika itu? Walaupun Nabi telah menjadi ketua negara ketika itu di Madinah, tapi siapakah yang pegang ekonomi Madinah ketika itu? Yahudi. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, sejarah cerita pada kita, Yahudi ni, dia pun ni memang bijak. Sampai hari ni pun bijak. Dia orang ni tak ramai kat dunia, tapi bijak. Sejak zaman sebelum Islam lagi dah bijak dah. Mereka ni menumpang di Yathrib, tapi mereka bijak mencari peluang. Dia tengok Aus Khazraj duk gaduh selalu, tak apa, hampa bergaduh lah, biar kami kuasai ekonomi dekat Madinah, di Yathrib ketika itu. Dia pula pegang ekonomi. Jadi hadirin sekalian, sekali lagi, bukan mudah untuk from zero kepada hero tu, bukan benda mudah yang Nabi nak buat ni. Yang mana tak ada, kita nak bangun ekonomi ni bukan satu benda yang mudah juga. Sebab tu Nabi seorang perancang yang terbaik ya? Menteri Kewangan terbaik lah kalau ikutkan Nabi ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok ya, apa Nabi buat. Apa Nabi buat, bagaimana nak membangunkan ekonomi di Madinah. Masya Allah. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi tengok, buat R&D. Nampak tak? R&D, Research and Development. Tengok apa, macam mana pasar Yahudi ni, apa kekuatan yang mereka ada. Kalau istilah SWOT analysis kan, SWOT ya, strength dia apa, weakness dia, opportunity dia apa, threat dia apa dah. Dia buat macam tu lah kita istilah hari ni. Tapi Nabi buat, tengok pasar Yahudi ni macam mana. Oh gini pasar Yahudi ni, so kita kena buat lebih baik pada dia. Nampak tak? Nabi tak kata okey kita boycott ramai-ramai pasar Yahudi, tidak. Nabi kata jom kita buat lebih baik pada pasar Yahudi ni. Apa Nabi buat? Nabi cari satu tapak ya, tapak di Madinah tu, di situlah Nabi mulakan pasar yang dinamakan Suq Manaqah. Kalau siapa pernah pergi Madinah, tanya dekat Mutawif tu kan, dekat mana pasar ataupun pasar Manaqah, Suq Manaqah. Suq tu pasar ya, Manaqah nama tempat. Manakah pasar Manaqah? Di situlah antara permulaan ya, Nabi membinakan ekonomi di Madinah. Masya Allah. Apa Nabi buat? Yang pertama, siapa nak meniaga di pasar Nabi, dialu-alukan dan tidak dikenakan sewaan, tidak ada rental fee. Pasar Yahudi dia kena sewa dan dia ada bangunan yang selesa ya. Pasar Nabi tidak ada bangunan, maka bila tak ada bangunan, free, cuma saja. Okey ya? Bila kata percuma, maka harga dapat diturunkan. Pasar Yahudi harga mahal sebab tapak sewaannya mahal. Pasar Nabi di Madinah ini, di Suq Manaqah ni, tak ada sewa, maka peniaga boleh menurunkan harga jualan. Tuan-tuan tengok dah, sebenarnya strategi Nabi buat ni kan, kalau dia tengok balik, saya duk perhatikan pattern ni,
Shopee buat macam tu. Shopee. Bijak juga Shopee ni. Ya, bukan Islam punya, tapi dia orang bijak, nampak. Itu punya Nabi punya strategi tu. Kan ramai peniaga dekat Shopee. Satu dunia meniaga. Kita meniaga barang dari China ada, daripada Indonesia boleh, kan? Dan tak ada kena bayar apa-apa pun. Siapa nak meniaga Shopee free je. Free je. Tasbih digital tuan-tuan kan, beli kat kedai RM10, kat Shopee 70 sen. Murah ya amat. Saya beli borong murah sangat. Baterinya lagi kan, nak buat lagi kos berapa dah tu? 70 sen je buat, 80 sen gitu je kan. Di kedai RM10. Sebab apa? Sewa kedai. Yang ni sebab apa? Tak ada kena sewa. Shopee buat gitu. Nampak tak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian pasar Nabi tidak dikenakan sewa, maka harga boleh diturunkan. Maka berebut-rebutlah peniaga-peniaga di Madinah untuk berniaga di pasar Nabi. Jadi syarat yang seterusnya, siapa nak berniaga di pasar Nabi tidak boleh cop tempat. Ni kata ni tempat aku tak tahu. Sebab tak kena sewa. Kalau dikena sewa, nanti dicop tempat. Ni tak payah sewa. Siapa cepat, dia dapat tempat yang strategik. Siapa lambat, duduk di belakang. Jadi menjadikan peniaga-peniaga di Madinah ketika itu terpaksa bangun awal pagi untuk pastikan dia dapat tempat yang terbaik di pasar itu. Lepas subuh terus pergi. Jadi nak ceritanya, begitu Nabi bijak, ya, nak bagi orang bangun awal pagi. Sebab pagi kan waktu berkat. Dia pun sendiri bangun. Subuh-subuh lagi pergi berniaga. Masya-Allah, ya. Jadi tuan-tuan, pembeli-pembeli pun sama juga. Pasar Nabi ni harga murah. Kan? Harga murah. Jadi kita kena pergi pasar Nabi cepat-cepat. Kalau lambat nanti barang habis. Kalau pergi lambat barang habis, kena pergi pasar Yahudi. Mahal. Baik kita pergi pasar Nabi. So peniaga, pembeli-pembeli di Madinah pun terpaksa bangun awal pagi juga. Bangun awal pagi lah. Lepas subuh kita pergi cepat pasar. Jadi ramai yang bangun subuh awal, solat berjemaah, kan? Sebab nak dapatkan harga yang murah. Masya Allah tuan-tuan, ya. Nampak tak? So bila mana barang-barang dah habis, baru pasar Yahudi buka. Akhirnya Yahudi pelik, pasal apa tak ada orang datang ni? Rupanya ya, orang semua dah lari ke pasar Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menjadikan ekonomi pun drop tuan-tuan. Menang pada ekonomi Islam ketika itu. Masya Allah. So Nabi seorang yang brilian, ya. Perkara itu ya diwarisi oleh sahabat-sahabat. Antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau kita baca sejarah dia tuan-tuan kan, Abdurrahman bin Auf pun brilian juga. Sampai di Madinah, dia tak tengok, dia tak mengeluh, habislah kita nak buat apa, kita ni tak ada apa-apa ni, kan? Tapi dia melihat peluang. Mana pasar, kan? Tunjukkan aku pasar. Tu jadi minta. Apa perniagaan Abdurrahman bin Auf, tuan? Dia meniaga unta. Unta Abdurrahman bin Auf ni tuan-tuan, ya, murah jualannya. Macam mana boleh murah? Nampak tak? Itu namanya strategi tu. Itulah perancangan strategi yang orang tak tahu. Orang boleh tiru perniagaan kita, tapi orang tak boleh tiru strategi kita. Dia jual nasi lemak, kita pun boleh jual nasi lemak. Orang ni jual buka restoran, kita pun buka restoran juga. Tapi kenapa dia ramai, kita tak ramai? Kenapa dia boleh bertahan, orang lain tak bertahan? Sebab yang menang, sebab dia ada perancangan, dia ada strategi yang orang lain tak tahu. Orang boleh tiru, tapi orang tak tahu strategi apa, ya? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Abdurrahman bin Auf jual unta. Orang Yahudi jual unta, Abdurrahman bin Auf jual unta. Tapi orang banyak beli dengan Abdurrahman bin Auf sebab harga dia murah. Katakan harga kos unta tu 1,000, Yahudi jual harga lebih kurang, saya ambil contoh gitulah, contoh ya, 1,000 kos, harga jual 1,500, untung 500, ya. Abdurrahman bin Auf harga kos unta 1,000, jualnya 1,000. Niaga apa rupa itu, tuan? Niaga apa rupa itu? Kalau orang kata tak cerdik niaga ni, apa yang jual harga gitu, untung kat mana? Sebab Abdurrahman bin Auf dia nak fokus pada kuantiti. Bisnes ni terpulanglah, ada orang fokus pada kualiti, ada orang fokus pada kuantiti. Tapi ketika itu Abdurrahman bin Auf dia fokus pada kuantiti.
Sebenarnya Abdul Rahman bin Auf nampak jual unta, tapi dia bukan jual unta. Dia jual apa tuan-tuan sekalian? Dia menjual tali unta, mengambil keuntungan daripada harga tali unta tu. Itu yang dijual sebenarnya. Sampai akan katakan tali unta tu tak cukup lah, ya. Supply sampai tak menantangan nak supply tali unta ni pada sikit untung tuan-tuan, tapi masya-Allah kuantiti. Itu nama strategi tu. Orang nampak jual unta, sebenarnya bukan jual unta, dia jual benda lain, ya. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sahabat ada kenalan saya, dia beli Lamborghini, dia orang kaya lah, ya. Dia kata aku beli Lamborghini bukan sebab kereta tu. Itu beli apa sebab apa? Sebab iklan kereta tu. Sebab dia kata Lamborghini ni dia bukan jual kereta, dia jual love. Nampak tak? Dia jual nilai kasih sayang. Dia beli kereta tu sebab dia terpegun dengan iklan yang dijual oleh Lamborghini ni, yang mana seorang anak kagum dengan kejayaan ayah dia, dan dia nak jadi macam tu. Sebab tu dia beli. Nampak tuan-tuan, Lamborghini dia bukan jual kereta sangat, dia jual benda lain, dia jual nama, brand dan sebagainya. So masing-masing punya strategi. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, ya, saya agak sedih jugalah. Kadang-kadang ada, ya, peniaga-peniaga yang cukup hasad dengki. Ini benda berlaku, ya. Kita tak belajar daripada sejarah sirah Nabi. Nabi tunjuk masing-masing ada strategi lah. Siapa yang ada planning, dia menang. Siapa yang duduk saja tunggu orang datang, memanglah tak ada. Tambah pula zaman sekarang, nak tunggu orang datang, memang tuan-tuan. Saya pernah jumpa seorang, dia pengusaha kedai buku. Dulu 4-5 buah kedai buku. Dia dah berusia dah. Lepas tu dia masuk kelas apa, belajar FBX sebagainya. Dia kata pakcik ni sebenarnya dulu kerja buku, untung punya banyak dulu. Lepas tu silap pakcik lah katanya, ya. Zaman sekarang ni pakcik tunggu orang datang kedai, tapi orang tak datang-datang. Dulu orang datang, sekarang orang tak datang. Sebab apa? Sebab itulah kan, dah dunia dah berubah. So barulah sekarang ni baru nak belajar marketing begini, ya, tak sesuai lagi marketing cara dulu, jadi masuklah kan. Tapi dia kata dah lambat lah dia punya. So kedai dah banyak tutup, baru dia mula kepada online tuan-tuan, ya, baru dia mula online, baru nampak jalan. Jadi hadirin sekalian, Abdul Rahman bin Auf pun begitu. Macam saya cerita tadi kan, ada, ini cerita betul. Seorang kenalan saya, seorang kakak, dia meniaga nasi lemak depan rumah je. Bukanlah niaga nasi lemak tuan-tuan, ya, untuk sara kehidupan seharian. Depan rumah, tak kacau orang pun. Berapa lama berniaga tuan-tuan? 2 minggu je tahan. Lepas tu dah tutup dah. Tanya kenapa kak tak berniaga ni? Sakit badan katanya. Tak sihat ke? Bukan tak sihat, dah kena dibuat kerja orang tuan-tuan. Dah kena sihir pula kawan tu. Allah, saya kata sedih saya dengar tuan-tuan. Dia kata baru berniaga 2-3 hari ada orang datang, dia bagi warning kat akak, kamu jangan berniaga, kalau berniaga kamu sakit. Dia kata aku tak kacau orang pun kan, tak ambil tapak orang pun. Saya pun berniaga lah nak untuk makan keluarga kan. Niaga lagi, lepas minggu datang lagi, kamu jangan berniaga lagi, kalau kamu niaga kamu sakit. Saya buat tak tahu je, jalan lagi 2 minggu tuan-tuan, memang sakit terduduk, tak boleh keluar rumah. Dah tak berniaga lah kata. Berniaga buat sakit lagi, sakit badan dia kata kan. Allahu Akbar. Pasal apa duk dengki sangat tu, ya? Mungkinlah wallah sebab dia berniaga nasi lemak juga agaknya, ya. Tengok orang ni berniaga, dah tak ada customer datang, ya. Pergilah tengok kenapa orang beli kat dia ramai kan. Pergilah tengok macam mana, buatlah research sikit. Ini harapkan, oh orang dah tak datang kedai aku lah kan, oh dia dah curi customer aku lah. Itulah kan, itulah tabiat-tabiat tak berapa senang kita kan. Oh dia dah curi customer saya. Mana ada istilah curi customer? Dia dah ambil rezeki saya. Ini namanya syirik tuan-tuan. Betul tak? Kita kata dia ambil rezeki saya, kita dah langgar qada kata Tuhan. Rezeki ni tak pernah salah alamat. Yang salah tu kita yang tak ada ke alamat tu. Rezeki ni Allah bagi pada bukan yang nak, tapi siapa yang layak. Jadi dah tak layak, tak dapat lah. Kita tengok kenapa dia dapat kan? Ini tidak, dia dah ambil customer, dah dicuri rezeki saya. Dia, hadirin sekalian, ya, saya tak boleh curi rezeki anak saya. Saya tak boleh ambil rezeki anak saya.
Anak saya tak boleh ambil rezeki saya. Masing-masing dah ada rezeki masing-masing. Nabi dah sebut dalam hadis kan. Selepas 120 hari dalam kandungan, maka ditiupkan roh, kemudian Allah dah tentukan rezekinya, ajalnya, baik dan buruk kehidupannya. Nabi dah sebut dalam hadis tu. Maknanya dah tentulah. Jadi tak ada istilah awak ambil rezeki saya, tak ada. Muslimin muslimat itu kadang sedih tu. Kawan saya berniaga, ya, kedai sebelah-sebelah kan. Kawan saya berniaga, orang datang ramai. Udah sebelah ni kata apa? Dah guna ilmu pelaris dah tu katanya. Pula dah katanya. Saya tanya kawan kata, kenapa kami orang datang? Aku buat marketing lah katanya. Daripada Shah Alam datang, daripada Bangi datang. Dah dia buat marketing tuan. Yang kawan sebelah tu tunggu orang datang, tak datang-datang. Dah kata kami orang datang ni dah guna ilmu guna-guna lah ni. Nampak pula dah. Kan cepat benar kita menyangka buruk dengan orang. Hasad dengki satu, ya, sangka buruk pula. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi Nabi tak tunjuk macam tu, hadirin sekalian. Baik, kemudian yang terakhirnya, bagaimana Nabi SAW orang yang berjaya kerana Nabi, ini paling penting. Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita jagalah. Nabi, sahabat-sahabat Nabi, ya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, Masya Allah, hampir-hampir tak pernah miss takbiratul ula dengan Nabi. Allahu Akbar, dia ada belakang Nabi. Itu orang yang tengah sibuk tuan-tuan, antara orang sibuk kat Madinah, ya. Tapi dia waktu takbiratul ula aja, takbir je ada dengan Nabi. Nampak? Hampir-hampir tak pernah miss. Masya Allah. Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan, dalam peperangan Tabuk, ya, ahli sejarah duk anggarkan berapakah nilai sumbangan dia, infak dia. Kira-kiranya 25 juta ringgit untuk peperangan Tabuk saja. 25 juta. Belum cerita perang lain, belum cerita benda lain lagi. Untuk perang Tabuk saja 25 juta duit kita anggarannya. Kalau tanya dengan saya tentang berapa sumbangan kita untuk Palestin, Syria, berapa banyak kita bagi? Saya yakin tuan-tuan mungkin juta-juta lah kan, saya lah, ya. Kalau bagi 1,000 tu, 1,000 kalau kita bagi tu, rasa nak cerita kat semua orang, kan? Rasa bangga sangat tu. Aku sedekah Palestin ni 1,000 tu, rasa nak kecoh sedunia begitu. Betapa bangganya sedekah 1,000 tuan-tuan. Nah, Abdul Rahman bin Auf 25 juta, relax tuan-tuan, ya. Nampak, insya-Allah. Tapi dia hubungan dengan Allah 61. Insya-Allah. Dan ini dah juga diwarisi oleh mereka yang berjaya. Sultan Muhammad Al-Fatih yang menawan Konstantinopel, solat wajib tak pernah tinggal, solat sunat ba'diyah qabliyah tak pernah tinggal, tahajud pun tak pernah tinggal tuan-tuan. Masya Allah. Tahajud ni wajib bagi Nabi ya. Bagi kita tak wajib, tapi Sultan Muhammad dia tengok macam mana Nabi berjaya, Nabi tak pernah tinggal tahajud, dia pun tak pernah tinggal tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi dia kejayaan yang luar biasa. Sebab tu betul Nabi kata sebaik-baik pemimpin, pemimpin yang menawan Konstantinopel. Memang sungguh dia terbaik. Tak pernah tinggal, seorang pemuda yang berjiwa besar, akal besar, mempunyai perancangan yang terbaik dan hubungan dengan Allah cukup kuat. That's why Allah bagi dia ilham yang pelik tuan-tuan. Ahli sejarah kata ilham idea Sultan Muhammad ni memang pelik, tapi berjaya. Menarik 80 buah kapal perang naik ikut bukit. Bukan ikut air lah, ikut bukit. Dah ikut air tak boleh juga, naik ikut bukit. Tapi ya, mungkin takkan berjaya melainkan dengan pertolongan Allah. Idea dia luar biasa tapi berjaya. Pelik tuan-tuan, ya. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang kita bincangkan tentang bagaimana rahsia kejayaan Nabi ini dalam kehidupan, dan itu patutnya saya dan kita buat, sentiasa memiliki akal yang besar. Yang keduanya, sentiasa mempunyai perancangan. So kita nak dapat keluarga bahagia, buat perancangan. Kita nak berjaya, buat perancangan. Dan yang ketiganya, sentiasa jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Itulah antara rahsia kejayaan Nabi yang patut kita contohi. Wallahu ta'ala alam. Baik pada Allah yang Maha Tuhan atas kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.